Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi al-kiram. Thumma ila khususan ruh Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu al-bari wa qadasallahu siruh. Thumma ila khususan ruh Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Abu Ali Al-Banjari Al-Nadwi Al-Maliki Ahmad Fahmi Ibn Zamzam rahimahullahu ta'ala alaihi wa qadasallahu siruh. ثم إلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وبنية القبول وحصول المأمول وبنية الشفاء من كل الأمراض وبنية قضاء حوائج الدنيا والآخرة وبنية فوزي بحسن الخاتمة عند الموت. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح لنا قلوبنا في طالب العلم وارزقنا إخلاص فيه وعمل به ونشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما جهلنا ونفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ظاهرنا مزينا بالشريعة وباطننا محلى بالطريقة كي تشرق علينا أنوار الحقيقة واجعل معاني شجرة لا إله إلا الله محمد رسول الله ثابتة راسخة في قلوبنا وأسرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan limpah kurnia daripada Allah, dengan taufik serta hidayah daripada Tuhan, Allah subhanahu wa ta'ala telah menghimpunkan kita pada malam ini dan ketika ini di dalam majlis ilmu, majlis zikir. Setelah kita selesai mengerjakan sembahyang pada maghrib berjemaah, mudah-mudahan segala amal-amal yang kita lakukan ini sekaliannya diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dapat jadi bantuan, bekalan serta pertolongan kepada diri kita sendiri di hari akhirat kelak. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah,
Kita sambung pengajian kitab Ayyuhal Walad karangan Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu bari wa qaddasallahu sirruh, yang diterjemahkan oleh Al-Alim Al-Alamah Al-Syekh Abu Ali Al-Banjari Al-Nadwi Al-Maliki Al-Ustaz Ahmad Fahmi Ibn Zamzam rahimahullahu ta'ala alaih wa qaddasallahu sirruh. Sambung daripada pengajian kita yang lalu, muka surat berapa? Adik? 35 nah. Baik. Sifat guru yang mursyid nah. Ya. Okey. Muka surat 35. Carilah guru yang mursyid nah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata muallif, nasihat ke-16. Ini suatu nasihat yang ke-16. Apa nasihat yang ke-16 ni? Carilah guru yang mursyid. Tu nah. Carilah oleh kamu akan guru yang mursyid. Yakni satu arahan daripada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala alaih kepada sekalian kita. Kalau asal kitab ni ataupun risalah ni ditujukan kepada anak murid beliau, tapi atas jalan umumnya nasihat ke-16 ni ditujukan kepada sekalian kita semua. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala alaih meminta kita supaya mencari seorang guru yang mursyid. Yang mursyid itu sifat bagi guru tu. Bukan semua guru ni bersifat dengan mursyid. Apa mursyid? Yang memberi tunjuk ajar, yang boleh irsyad, yang boleh memberi petunjuk kepada kita sehingga kita sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebut guru yang mursyid ni, dia lebih khusus kepada bahagian kerohanian. Sebagaimana kita dituntut supaya berguru di dalam ilmu-ilmu yang zahir seperti ilmu aqidah, ilmu tauhid dan juga ilmu fiqh, bab ibadah dan sebagainya, dan juga bahagian tasawuf yang zahir. Begitulah juga kita dituntut supaya mencari guru yang mursyid, guru yang mahir untuk mentarbiah, mendidik kerohanian kita, yakni hati kita, supaya menjadi suci daripada segala sifat-sifat yang tercela, serta dihiaskan di dalam hati kita dengan segala sifat-sifat yang terpuji. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, wahai anakku yang tercinta, sayugianya sepatutnya bagi seorang yang menjalani jalan akhirah itu, bahawa ada baginya, bagi seorang tu, seorang guru yang mursyid lagi pandai mendidik. Baik. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, sayugianya, yakni sepatutnya seseorang yang menjalani jalan akhirah. Jalan akhirah ni apa dia? Jalan ibadat. Orang yang nak dapat kejayaan dunia, yakni ibadah dia diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan juga kejayaan akhirat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang kekal, iaitu masuk ke dalam syurga. Mestilah dia menjalani jalan akhirat. Apa jalan akhirat? Iaitu menjalani jalan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirat ini diumpamakan seperti satu jalan. Kerana apa? Kerana kita perlu melalui beberapa bahagian, beberapa perkara untuk mendapat kebaikan di hari akhirat. Syurga itu didatangi, bukan dia mendatangi. Kita nak nikmat syurga, kita nak balasan syurga, kita kena buat kerja. Itu dari segi adat dia. Samalah seperti nikmat-nikmat dunia. Kalau kita nak dapat nikmat-nikmat dunia, kita kena berusaha ikhtiar. Kalaulah nikmat dunia, pemberian dunia ni yang Allah Subhanahu wa taala telah jamin, seperti mana yang kita baca sebelum ni. Allah Taala firman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidak ada daripada suatu yang melata di atas muka bumi ini melainkan Allah telah jamin rezekinya. Itu nikmat dunia. Telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu kita tetap berusaha ikhtiar untuk mengaut daripada jaminan Allah. Sedangkan nikmat akhirat tidak ada jaminan pun. Mana ada jaminan kat kita ni ahli syurga, melainkan kepada Nabi dan Rasul dan sekalian sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Sama ada jaminan tu secara khusus 10 orang yang diberi khabar gembira dengan syurga, ataupun jaminan secara umum oleh Nabi SAW sekalian daripada yang lain daripada 10 orang tu dengan jaminan masuk syurga. Adapun nama kita tak ada dalam tu. Orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Sayyidina Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, sampailah 10 orang yubashiru fil jannah tu, yang diberi khabar gembira mendapat balasan syurga, diumumkan oleh Nabi SAW di dunia. Sebelum mereka mati, mereka begitu pulun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cerita ataupun khabar yang disampaikan oleh Nabi SAW tersebut menjadikan mereka itu lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu orang yang dah dijamin. Kita tak ada. Nama kita tak disebut oleh Nabi SAW. Bahkan zaman kita dengan zaman Nabi amat-amat jauh. Duduk pula zaman penghujung, zaman yang banyak fitnah. Maka tidak ada jaminan syurga kepada kita. Maka terlebih patutlah kepada kita ni, kita lebih berusaha ikhtiar untuk mendapat balasan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga. Sebab tu semua orang perlu menjalani jalan akhirat. Mengikuti jalan-jalan ibadah, mengikuti peraturan-peraturan, disiplin-disiplin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi seseorang yang nak menjalani jalan akhirat, yakni jalan ibadah, dia nak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya dia mesti ada guru yang mursyid, guru yang menunjuk jalan kepada dia, yang mendidik dia untuk menjalani jalanan ibadah tersebut, untuk mengerjakan ibadah tersebut. Sebagaimana kita pada bahagian zahir, kita perlu guru ajak fardu ain, guru yang mengajar ilmu aqidah, guru yang mengajar ilmu fiqih, guru yang mengajar ilmu tasawuf yang zahir. Begitulah juga kita perlu ada guru yang mentarbiah rohani kita, yang menunjukkan jalan kita bagaimana nak ikhlas, cara nak ikhlas,
yang menunjukkan jalan kepada kita, mengajar kita, mendidik kita, mentarbiah kita bagaimana nak menundukkan hawa nafsu, nak menyucikan hawa nafsu. Baik, saya tanya satu soalan. Nak ikhlas ni macam mana? Nak mula tak mana? Tulah abang satu seorang. Ni ayat Allah. Nak mula mana? Kita nak ikhlas. Kalau tak tahu sembahyang sesat ikhlas macam mana? Tak tahu. Sebab tu kena cari guru. Bismillah. Kata guru yang mursyid ni, dia tugas dia yang tu, mengajar kita bagaimana nak ikhlas. Cara nak ikhlas mula daripada niat lah. Kita nak langkah masa ni, kita niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah sekali niat tu? Tak akan jadi kalau sekali, sebab kita nak zikir pun dia banyak kali diulang-ulang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Selawat pun banyak kali. Daripada 10 selawat tu, mungkin 2 saja yang kita ingat kepada Allah dan kita ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi 8 tu ingat kau lain. Ingat laksa kalau boleh, ingat ikan bakar, kan? Ingat main sini, ingat apa? Sup. Mudah-mudahan, amin, kan? Begitulah juga dengan ikhlas. Mabda' dia, permulaan dia, kita niat apa ibadat kita nak buat tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita nak niat tu diajar oleh guru yang mursyid, iaitu kita tanamkan di dalam hati kita kehendak yang kita nak buat ni kerana Allah. Dia bukan benda yang mudah. Apabila kita langkah 2-3 kali nak datang sini, niat tu dia akan bertukar. Siapa main mengajak malam ni? Ustaz belah Kedah. Aku nak tengok dia nak mengajak apa malam ni. Dia niat dah jadi lain dah. Kena niat kembali menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah orang yang mengajak pun. Mula-mula dia niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Tan Taipei duk bahasa bau sup. Kenapa betul balik niat dia? Kenapa betul balik niat dia? Yang tu. Jadi macam mana kita nak tahu benda ni? Guru yang mursyid dia tunjuk satu jalan, satu dengan ilmu dia. Sama ada bertalaqi kitab dengan dia, ataupun melalui amalan-amalan tertentu yang dia ijazahkan kepada kita. Tu cara nak ikhlas. Sedikit. Macam mana cara kita nak buang sifat takabur? Kita jawab sendiri. Kalau kita tak tahu, maksudnya kita ada sifat takabur dalam hati. Sebab sifat tu perlu dikikis. Dia bukan hilang macam tu. Dia ada dalam hati kita. Macam mana kita nak buang sifat hasad, dengki? Kita tak tahu cara dia. Jadi kita seorang pendengki. Tak ada kat saya Ustaz. Mana boleh tak ada? Mana boleh tak ada? Sebab Nabi SAW sendiri bersabda, sifat dengki ni yang mafhumnya adalah sifat yang melarat ataupun melata daripada umat-umat dahulu. Penyakit umat dahulu berjangkit kepada umat Nabi SAW. Kalau Nabi SAW dah letakkan sifat dengki itu ada di dalam hati kita, maka dia memang ada dalam hati kita. Maka kerja kita macam mana nak kikih sifat dengki itu, sifat takabur, sifat ujub, hubbud dunia, hubbur riyasah, suka kepada kemasyhuran dan sebagainya, supaya suci hati kita daripada segala sifat-sifat tersebut. Jadi siapa yang reti teknik-teknik nak mentarbiah kita, nak mendidik kita untuk cuci hati kita supaya kita jadi bersih, iaitu guru yang mursyid. Guru yang mursyid. Orang yang betul-betul pakar dalam ilmu kerohanian, yang mana dia sudah sampai kepada martabat waliullah. Baik. Kemudian guru yang mursyid ni, sifat dia lagi tambah lagi pandai mendidik. Dia pandai mentarbiah. Kerana murid-murid yang hendak ditarbiah tu sifat dia lain-lain. Ada yang jenis warak daripada kecil, ada yang loklak daripada kecil, tapi dia baik.
baik campur lok-lak orang panggil. No? Ada yang anak murid jenis manja, ada anak murid yang jenis kasar. Semua sifat-sifat zahir ni menunjuk kepada sifat-sifat batin. Yang tu, no? Dia pandai mendidik. Dia pandai memilih kitab untuk diajarkan kepada anak murid dia. Yang ni peringkat mana? Dia reti. Yang ni peringkat tinggi sikit. Diajar kitab yang tinggi sikit. No? Baik. Tujuan dia supaya guru itu dapat menghilangkan daripada murid ataupun orang yang menjalani jalan akhirat tu perangai-perangai yang jahat. Hilang tu dengan tarbiyahnya, sababiyah dengan sebab tarbiyahnya, yakni didikan dia. Jadi guru yang mursyid ini apabila dia mendidik dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala, jadi sebab dapat menghilangkan segala perangai-perangai yang jahat yang ada di dalam hati seorang murid ataupun salik. Kerana perangai yang jahat ni perlu disucikan, perlu dibersihkan. Akhlak yang buruk ni dia tidak akan terkeluar sendiri. Perlu kita buang, perlu kita cegah, perlu kita hapuskan daripada hati kita ataupun roh kita dengan bantuan guru yang mursyid. Di antara perkara yang zahir dan perkara yang batin, perkara yang batin yang ada di dalam hati itu dia lebih besar. Dia lebih besar kemusnahan kepada kita, kecelakaan kepada kita, kemudaratan kepada kita. Karena di dalam hati kita ni tersimpan perkara yang penting. Yang pertamanya iman. Kalaulah rosak iman kita, maka dihukumkan kita ni murtad. Dihukumkan kita ni kufur. Kemudian takwa. Kalau rosaknya takwa kita, maka jatuhlah kita di dalam kemaksiatan. Jadi sonok kita melakukan maksiat. Kemudian ilmu. Kalau hilanglah ilmu daripada hati kita, maka duduklah kita di tempat orang yang jahil. Pendek kata dia, dalam hati kita ni tersimpan segala perkara-perkara yang mahal. Perkara-perkara yang tinggi martabat dia. Sebab itulah dikatakan di antara bahagian zahir dan bahagian batin ni lagi penting daripada zahir. Bukan zahir itu tak penting. Zahir itu amat penting, tapi batin, bahagian hati lagi tinggi kepentingan dia. Kerana itu perlu kita sucikan bahagian batin kita daripada perangai-perangai yang jahat, akhlak-akhlak yang buruk, sifat-sifat yang jahat seperti riya, seperti takabur, seperti ujub. Nak cuci yang ni teramat perlu kepada guru yang mentarbiah kita, dan namanya guru yang mursyid. Gelaran dia guru yang mursyid. Sebab itulah kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala alaih, Imam Ghazali kata apa? Kena cari guru yang mursyid. Kerana Al-Imam Al-Ghazali dia sampai kepada martabat dia pun dengan bantuan guru yang mursyid. Begitulah guru-guru yang lain yang sampai kepada peringkat yang tinggi-tinggi dalam keilmuan, yang sampai kepada peringkat yang tinggi-tinggi dalam kerohanian, semua mereka itu dipimpin oleh guru yang mursyid. Baik. Kemudian lalu guru itu menggantikan tempat perangai yang jahat tadi yang ada dalam hati itu dengan akhlak yang mulia. Kemudian dengan sebab tarbiyah daripada guru tersebut, tergantilah perangai yang jahat di dalam hati kita, akhlak-akhlak yang buruk yang ada pada diri kita dengan akhlak yang mulia. Seperti sabar, seperti tawakal, seperti baik sangka, seperti ikhlas dan segalanya. Dan dalam proses tarbiyah ini, proses pentarbiahan, proses pendidikan, kerja seorang guru tidak ubahnya seperti kerja seorang petani yang senantiasa membuang duri dan mencabut rumput yang tumbuh di celah-celah tanamannya ketika kita sedang diproses oleh guru tersebut.
dinamakan dalam istilah ilmu sufi ketika sedang bersuluk. Macam adik-adik kita sedang bersuluk sekarang ni, tak balik rumah, duduk hafal Quran kan. Sekarang duduk mengaji, kita sulukkan diri kita daripada masyarakat, kita sulukkan diri kita daripada pandangan orang, kerana kita takut kejahatan kita ditiru oleh orang lain kan, no? Kita bentengkan diri kita di tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu dinamakan kita sedang ditarbiyah, sedang dididik, mendidik nafsu kita. Nafsu kita tak suka nak duduk sini, nafsu kita suka duduk di dalam bilik, nafsu kita suka duduk dengan handphone dan sebagainya, no? Kemudian kita lawan nafsu kita, kita datang ke sini dengan pakaian yang kita pilih, pakaian yang elok, kemudian kita duduk berhadap dengan guru dengan niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini dinamakan proses tarbiyah. Sebab apa? Sebab kat selayang ni kan, umur-umur macam adik-adik kita ni berapa orang yang duduk mengaji? Ni ada berapa? 2, 4, tak payah duk bilang dah, kira macam 15 ataupun 20. Tu. Yang lain, contohlah, kita nak buat contoh, bukan senang. Yang lain, yang ni tengok kitab, dengan ustaz sekali duduk tengok tertib. Tu proses tarbiyah. Yang ni bukan saja-saja tau, dia ada kesan nanti ni. Dia akan membawa kesan kepada kita apabila kita meningkat remaja. Dia akan membawa kesan pada hati kita, dia membawa kesan kepada adab kita. Bukan saja-saja Ustaz Faizal arahkan benda ni. Yang ni orang panggil apa? Untuk masa depan kamu, dunia akhirat. Ini dinamakan proses tarbiyah. Baik. Pada tahap ni lah, kalau ada orang yang lagi tinggi pangkat dia, proses tarbiyah dia lagi tinggi. Baik. Jadi pada ketika kita dalam proses tarbiyah, kerja seorang guru ni bandingan dia seperti petani. Samalah macam petani. Petani ni dia menjaga tanaman dia. Apabila ada duri yang naik pada tanaman dia, dia cabut, dia buang. Ada rumput yang jahat yang tumbuh, dia cabut, dia buang di celah-celah tanaman. Begitulah juga dengan murid-murid yang di dalam proses tarbiyah. Ada akhlak yang buruk, si guru mursyid tadi buangkan. Buang macam mana? Dengan nasihat, dengan amalan, dengan ilmu, dengan pandangan rahmat, dengan doa. Kan? Macam Pak Lang, saya Pak Lang kan. Pak Lang dulu masuk pondok, almarhum Tunku Haji Zakaria, berapa patah perkataan saja dia pesan. Takut tu sampai ke hari ni. Dia panggil Asri, nama Yusri, dia panggil Asri, jangan tinggal sembahyang nanti masuk neraka. Yang tu ya, tak berani sampai keluar. Dia tak ada gawang-gawang tangan, kita hendaklah menjaga solat, bergegak kan. Guru bombang tak ada. Yang kata guru yang mursyid ni wali, dia tengok kita tu, dia nasihat kita serta dengan ruh dia, dengan doa dia, dengan harapan dia supaya Allah ubah sifat dia. Sepatah perkataan saja baik, bukanlah baik sungguh kan, dolang tu ada juga kan. Sampai ke hari ni. Itu dinamakan proses tarbiyah. Proses nak mendidik jiwa kita. Itulah kerja guru. Guru yang mursyid kerja dia macam tu. Maka dengan itu tanamannya akan hidup segar dan akan menghasilkan hasil yang sempurna. Petani tadi apabila dia jaga tanaman dia, sayuran dia dengan baik, maka hasilnya dapat tanaman yang sempurna. Maka begitulah juga dengan murid ataupun si salik.
Apabila seorang guru tu dia mentarbiah, dia mendidik dengan dia contohkan diri dia. Dicontohkan diri dia kepada murid dia. Murid dia tengok guru tu, meniru akhlak guru, yang mana guru ni berakhlak dengan akhlak Nabi SAW, dengan meniru akhlak Nabi SAW. Jadi di situ si murid tadi dia ditarbiah oleh guru dia tu, maka hasillah murid-murid yang baik. Habis. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, maka sayugia sepatutnya bagi murid. Murid ni orang yang menjalani jalan akhirat. Salik pun orang yang menjalani jalan akhirat. Ta'rif murid dan salik ni dia bersatu pada pangkal, berlainan pada hujungnya. Kalau murid dia menjalani jalan akhirat kerana nak kepada habuan. Habuan apa? Maqam, tingkatan, ataupun pahala, ataupun balasan syurga. Adapun salik, dia menjalani jalan akhirat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Peringkat yang mula murid, dinamakan muridin. Apabila sempurna maqam murid ni, dia akan meningkat menjadi salik ataupun salikin. Baik. Sepatutnya bagi murid yang berjalan ke negeri akhirat itu ada seorang guru yang mentakdibkannya, yang mengajarkan adab baginya. Itu yang sepatutnya. Kita menjalani jalan akhirat kena ada guru yang mengajar adab kita. Adab ni banyak. Apa tu adab? Adab ni satu istilah dalam ilmu tasawuf. Kalaulah dalam ilmu fiqh dinamakan hukum. Kalau benda hukum tu dia ada wajib, kemudian dia ada sunat. Kalau dalam ilmu sufi ataupun ilmu tasawuf, yang sunat tu dia masuk kepada adab. Bahkan adab ni lebih tinggi daripada sunat. Macam kita bangkit tidur. Kita bangkit tidur, kita buruh gigi, kita basuh muka, buruh gigi, mandi, kemudian kita sembahyang subuh. Di dalam bab ilmu sufi ataupun ilmu tasawuf, apabila kita bangkit tidur, dia ada doa-doa dia. Dia ada amalan-amalan dia. Dia ada ayat-ayat Quran yang perlu kita baca, tujuan dia untuk mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita untuk kita hidup pada hari itu, hari tersebut. Jadi doa-doa ayat suci Al-Quran yang kita baca tu, itulah merupakan adab-adab bangun tidur. Kalau dalam bab fiqih dinamakan sunat. Kita bangkit tidur, sunat kita baca doa bangkit tidur. Kalau kita bangkit tidur, sunat kita baca ayat-ayat tertentu daripada Al-Quranul Karim. Kalau kita bangkit tidur, sunat yang tu, sunat yang ni. Kalau di sisi ilmu sufi, adab tu, adab ni, adab nu. Itu dinamakan adab. Adab ni, apabila seseorang tu sudah mencapai maqam adab, maka dia capai satu tahap sempurna di dalam kerohanian dia. Kerana nak beradab, nak melakukan amalan-amalan, nak beradab, satu perkara yang cukup susah. Ada satu kitab adab dalam bahasa Indonesia, bahasa kita lah, bahasa Melayu, yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad Al-Amin, salah seorang ulama Indonesia yang mengaji dengan Habib Zain Al-Thumaith di Madinah. Dihadiahkan kitab tu kepada saya dan beberapa amalan. Terbaik tu. Kita cuba nak beramal, tak kala Allah lingkup. Nak menjalani keadaan beradab tu. Adab nak masuk toilet, nak keluar toilet, adab nak menggunakan handphone, adab nak bertemu, adab nak bertamu, adab apabila jiran ataupun seseorang datang ke rumah kita. Pasal apa? Pasal apabila kita nak melaksanakan ataupun nak beramal dengan adab-adab yang Nabi SAW tinggalkan,
dia amat berhajat kepada akhlak yang sempurna. Dia lebih tinggi daripada martabat sunat tu. No? Jadi nak sampai ke tahap beradab dengan Allah dan juga berakhlak mulia dengan sekalian makhluk, perlulah hati kita ni dididik. No? Dan sudah tentu orang yang nak mendidik hati kita mestilah seorang guru yang sampai ke tahap mursyid, yang mana guru ni sudah sempurna adab dia. No? Baik. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, no? Perlunya seorang murid yang menjalani jalan akhirat ada seorang guru yang mentakdib, yang mengajar adab bagi dia. Kemudian dan menunjukkan kepadanya jalan Allah Ta'ala, jalan ibadah kepada Allah. Nah, kita melakukan ibadah. Yang tu. Yang dimaksudkan menunjuk kepadanya, kepada murid jalan Allah Ta'ala tu, iaitu menunjukkan bagaimana untuk beramal dengan sesempurnanya supaya amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan ibadah. Kita bahagian melakukan ibadah. Adakah ada pada akal fikiran kita, lintasan hati kita kesungguhan terhadap Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menerima ibadah kita? Ada tak? Itu kita kena tanya diri kita. Kita buat ibadah saat-saat, adakah kita harap sungguh-sungguh Tuhan terima? Ataupun buat saja, ikut lah, nak terima ke tak terima ke, you punya pasal, ya Allah weh. Ataupun memang harapan kita, memang kita amat berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala menerima ibadat kita. Yang ini dua wajah yang cukup berlainan. Orang yang melakukan ibadah, orang yang berhajat. Yang keduanya, orang yang berhajat ibadahnya diterima. Kalaulah orang yang melakukan ibadah, no, tanpa ada di dalam hati dia hajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menerima ibadah dia, maka dia akan meninggalkan adab. Adab dia akan tinggalkan. Adab beribadah. Lepas bagi salam, dia talar hati dia kepada dunia. Dia tidak bersungguh-sungguh dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doa, di dalam zikir. Kalau kita lah nak minta sesuatu benda daripada orang, contohnya projek, contohnya apa, kita bukan pi minta projek saja. Tak ada orang buat lagu tu. Dia pi minta projek, dia bawa roti canai. Dia minta projek, dia bawa macam-macam. Nak habaq kata dia ni baik dengan orang yang nak bagi projek. Tak pernah orang yang pi minta projek kepada seseorang, no, dia bagi kat saya projek. Tak ada. Mesti tak dapat. Begitulah juga ibadah kita. Kita nak sembah Allah dalam sembahyang. Adakah seketui sembahyang tu saja kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita tinggalkan zikir-zikir sebelum sembahyang. Kita tinggalkan zikir-zikir selepas sembahyang. Kita tinggalkan mengaminkan doa imam. Tinggal habis. Cuma sembahyang tu ya. Itu orang yang beribadah. Adapun orang yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala, diterima ibadah dia, dia memang macam lain. Dia datang untuk beribadah pun macam lain. Dia perelokkan wuduk dia, dia perelokkan doa dia, dia perelokkan niat dia, dia perelokkan langkah dia. Tu tak semayang lagi. Dia pesah dalam hati dia supaya ikhlas betul-betul. No? Sehinggalah dia masuk ke dalam sembahyang dengan takbiratul ihram tu, hati dia tu dah penuh dengan perasaan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia bagi salam, adab dia apa lagi? Dia laksanakan sunat-sunat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada sembahyang. Contohnya dalam kitab Al-Adhkar, no, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala alaih, no, membawa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila lepas sembahyang akan beristighfar, astaghfirullahalazim ataupun astaghfirullah
astaghfirullah. Dalam riwayat yang lain astaghfirullahalazim. Berapa kali? 3 kali. Kerana manhaj ataupun jalan nak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala ini iaitu melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka semua diamalkan. Kemudian apa lagi? Doa-doa, apa lagi bacaan-bacaan selepas sembahyang? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah dalam sembahyang subuh dan juga sembahyang maghrib 10 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam. Kemudian suratul Fatihah, kemudian ayatul kursi, kemudian tasbih 3 kali. Subhanallah, kemudian alhamdulillah, kemudian Allahu akbar. Semua tu 99 kali ditambah dengan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira jadi 100 kali. Pasal apa dia buat semua ni? Kerana nak Tuhan terima. Dengan harapan dalam hati dia Tuhan terima ibadat yang dia buat. Beza. Maka guru yang mursyid ini dia tunjuk jalan kepada murid, supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala menerima si murid ini sebagai hamba dia. Dan sekalian ibadah tu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu peranan yang besar guru yang mursyid. Sebab tu kita kena cari, tu yang dimaksudkan menunjukkan kepadanya jalan Allah taala, iaitu jalan beragama dengan ikhlas. Kerana Allah taala telah mengutuskan segala rasulnya untuk menjadi pembimbing bagi sekalian hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala mengutuskan kepada kita rasul. Rasul inilah yang membimbing kita, menunjuk ajar kepada kita bagaimana kita nak menyembah Allah, siapa Tuhan kita yang sebenar, bagaimana kita nak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada guru ni, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertetih-tetih, berantai-rantai kepada para sahabat, kemudian kepada tabi'in, kemudian kepada atba'ut tabi'in, kemudian kepada ulama mutaqaddimin, kemudian ulama mutaakhirin, yang mana peringkat kewalian mereka cukup tinggi, peringkat kesolehan mereka ni cukup tinggi, cukup hebat. Mereka ni yang duk bimbing ni. Kita sebelum sembahyang kita kata usolli fardhul maghribi 3 rakaatin ma'muman lillahi ta'ala. Tu mai daripada mana? Mai daripada al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian dalam sembahyang subuh kita baca doa qunut, mai daripada mana? Daripada al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Dia yang pergi cari hadis sampai bertitih kepada kita. Begitulah dalam bahagian adab, bahagian akhlak, bahagian hati kita, datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat-sahabat, terus sampai kepada kita. Baik. Kemudian dan apabila para rasul ini telah meninggal dunia, wafat, sudah pasti Allah Taala akan menjadikan bagi mereka akan khulafa, yakni pengganti bagi rasul, yang mana dia bukan sampai kepada martabat rasul. Dia bukan nabi dah, tetapi dia waliullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang meneruskan tugas mereka itu untuk memberi bimbingan ke jalan Allah. Inilah guru-guru yang mursyid itu. Sayyidina Abu Bakar guru mursyid, Sayyidina Umar guru mursyid, Sayyidina Uthman guru mursyid, Sayyidina Ali guru mursyid, sahabat semua mursyid. Karena sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ashabi kan nujum tu, sekalian sahabatku seumpama bintang, ikutlah yang mana satu, nescaya kamu akan tertunjuk tu. Kemudian kata muallif rahimahullah taala, habis. Dan sifat-sifat seorang guru yang mursyid yang layak mengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, layak ni mengganti pada pihak pembimbing, bukan mengganti kenabian dan kerasulan. Karena Rasulullah nabi dan rasul yang terakhir. Apa sifat-sifat dia? Ialah bahawa ia seorang yang benar-benar alim. Jadi sebelum kita nak cari guru yang mursyid, kita kena kenal dulu sifat-sifat dia.
Karena masalah pada zaman kita ni, sifat guru orang tak kenal. Tu. Kita kenal orang melalui orang tu pandai bercakap. Umat akhir zaman ni, kalau cakap banyak lagi kata saya boleh tiak pula. Dia umpama tin Milo ataupun tin sardin tu, ambil buah biji guli satu, buah dalam tu goncang, bunyi pumprang padahal sebiji ya guli. Ulama dulu yang kata betul-betul orang ahli ilmu ni, dia tin sardin tapi dalam tu penuh pasir, goncang tak bunyi. Tu. Kalau kami di Kedah ni, orang tak berani mengajak kau kampung. Kau masjid bekam-bekam orang ni, surau kampung jangan. Lari malam. Tanya satu soalan, macam baru-baru ni ada seorang prof dari sebuah universiti mai tanya ke kita masalah Allah Ta'ala ni dalam ilmu tauhid, ta'aluk sifat qudrah adakah ta'aluk kepada yang wajib? Tu. Dia cari tak berjumpa. Orang kampung yang tanya. Kan? Ta'aluk sifat qudrah. Kita dengar soalan pun dah tak faham lah. Tu orang kampung tanya belah Kedah. Ustaz, nak tanya soalan usuluddin. Ta'aluk sifat qudrah Allah berta'alukkah kepada yang wajib? Tak boleh nak jawab. Yang kita tahu ta'aluk qudrah ni, tugas sifat qudrah ni, dia bertakluk, dia menjangkau kepada yang harus saja. Adakah yang wajib? Ta'rif yang wajib kena tahu, ta'rif yang harus kena tahu. Jadi orang kampung tu yang tanya tu, dia tin sardin pasir penuh, goncang tak bunyi. Dia punya ilmu. Jadi guru yang mursyid ni guru yang benar-benar alim syariat. Dia mesti alim dalam ilmu tauhid, dia mesti alim dalam ilmu fiqh, dia mesti alim dalam ilmu tasawuf, terlebih lagi ilmu kerohanian. Jadi apabila seseorang tu nak mencapai tahap orang yang alim, dia mesti biasa mengajar ilmu fiqh, dia mesti biasa mengajar ilmu usul, dia mesti biasa mengajar kitab-kitab tasawuf. Tetapi bukan semua orang yang alim layak menjadi pengganti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh pun begitu, bukan semua orang yang alim boleh menggantikan tempat pentarbihan seumpama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana ada orang yang alim ilmunya tetapi kurang pula di dalam beramalnya. Ini satu masalah yang lain. Ini satu masalah yang lain. Jadi kalau kita nak cari orang tu alim, kemudian orang yang beramal dengan ilmunya, yang ni makin mengecil dia punya kapasiti tu. Tambah-tambah kita duduk zaman akhir zaman ni. Baik. Dan sekarang akan aku sebutkan sifat-sifat guru yang mursyid secara ringkas, supaya jangan mudah seorang itu mengaku bahawa dirinya adalah seorang guru yang mursyid. Jadi kata Syekh Al-Imam Ghazali, sekarang dia nak sebutlah sifat-sifat guru yang mursyid supaya kita kenal siapa tu guru yang mursyid. Baik. Yang ni untuk bulan depan lah. Bulan depan insya-Allah kita sambung sifat guru-guru yang mursyid. Pasal apa? Kalaulah dalam bahagian dunia kita ambil tahu siapa yang mai kat aku ni. Betulkah dia nak jual saham? Betulkah dia nak bagi perniagaan, nak bagi projek? Kita kena kenal orang tu. Pada urusan dunia kita memang ambil tahu dia ni siapa dia ni siapa dia. Nak menikah anak kita, hang kerja apa, sembahyang ke tak, kita ambil tahu habis. Tapi dalam bahagian agama kita tak pernah ambil tahu bab guru nak mengajar. Hei sayau saya kan, cuba kita fikir, adakah kita ambil tahu guru yang nak mendidik kita, sedangkan ilmu yang kita nak ambil, nak amal ni, nak bawa masuk dalam kubur. Sepatutnya yang ni yang lebih kita perhatikan. Dari segi sifat dia, mula-mula sekali nak pilih guru kena tahu dulu sifat macam mana yang dikatakan guru yang membimbing. Mula-mula kena mengaji dulu bab guru. Mula-mula kita nak mengaji, kita kena mengaji dulu bagaimana cara nak mengaji, nak menuntut ilmu agama.
Selepas kita ada ilmu tentang cara nak menuntut ilmu agama, barulah kita boleh masuk mengaji. Kerana belajar ni, setiap apa yang kita belajar mesti nak keberhasilan. Kalau kita keluar daripada universiti, tak dapat kerja. Orang tak pandang sijil PhD universiti tu. Orang nak kerja tu. No? Kalau kita mengaji, tak boleh beramal. Bahaya. No? Wallahu alam. Ada apa soalan nak tanya? Ada soalan tak? Harap semua fahamlah. Moga-moga dibukakan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat beramal dengan apa yang kita sampaikan ni. Jadi sekadar itu sajalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma وتفارقنا من بعده تفرقا معصوما ومغفورا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. Jadi tuan-tuan puan-puan yang saya muliakan, saya masih dalam musafir. Saat-saat saya dah jamak sembahyang saya, dan tuan-tuan sembahyanglah, saya nak berangkat ke destinasi lah. Wallahu a'lam.